Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita telah menunaikan solat Isyak berjemaah dan kita lakukan solat tarawih dan witir bersama-sama. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa kita ada perkongsian sikit lah ya, insya-Allah taala. Di mana kuliah sebelum ni saya berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dan selainnya daripada Ibn Abbas. Itulah 4 perkara yang jika dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan kita telah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan saya telah berkongsi yang pertama ialah lisanan zakira. Jika kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lidah yang sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala ya. Kerana dalam Quran terlalu banyak ayat yang Allah Taala memerintah kita supaya banyak-banyak menyebut nama Allah dan mengingatinya ya. Dan sebahagian ayat tu saya dah baca pada tuan-tuan dan kuliah yang lalu dan kuliah-kuliah yang lain ya. Walaupun kita dalam kuliah biasa kita ajar fiqh kan, tapi saya sering sebutlah hal yang berkenaan ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira sabbihuhu bukratan wa asila. Itu antara ayat yang saya lihatlah melalui pembacaan saya yang paling banyak dinukilkan oleh para ulama kita bila nak menyebut akan perintah Allah supaya kita banyak-banyak berzikir dan menyebut akan namanya ya. Yang kedua, qalban syakira, itulah hati yang sentiasa bersyukur. Dan saya telah berkongsi sebelum ini tentang sikit sebanyak hal-hal yang berkait dengan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sama ada secara am dan secara khas ya. Dan of course lah syukur adalah satu ibadah yang tertinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ia adalah satu sifat orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang ketiga, badanan alal bala'i sabiran ya. Ini saya tak hurai lagi. Malam ni pun saya tak nak hurai yang itulah. Cuma saya sebut saya petah lalu. Yang ketiga, bila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesabaran di atas perkara yang menimpa tubuh badan kita. Dan bukan tubuh badan kita sajalah. Boleh jadi menimpa keluarga kita ya, menimpa apa sajalah ya, benda yang kita tidak suka. Kerana manusia, as long as dia bernama manusia, dia human, mesti ada benda yang dia suka, mesti ada benda yang dia tidak suka ya. Hatta Rasulullah SAW kita kata the best human, orang yang jelas-jelas dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan orang yang duduk di tempat yang paling tinggi di dunia baik dan di akhirat baik ya. Itu yang kita doa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ya. Doa dan zikir ni bukan sekadar kita baca, tapi kita kena tahulah ya, apa yang kita baca ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'as maqam mahmudan allazi wa'ata ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad al wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, minta Allah Ta'ala beri wasilah kepada Nabi ya. Wasilah ni bukan tawassul. Banyak duk kait bila sebut wasilah, tawassul lah kan. Wasilah ni ialah satu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang mana Nabi kata dalam hadis Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, apa nama? Arju an akuna huwa. Mudah-mudahan aku adalah orang yang duduk di tempat yang paling tinggi itu. Salullah li al-wasilah. Nabi kata bila kamu dengar azan, kamu minta kepada Allah supaya diberikan kepadaku wasilah. Nabi pun suruh minta kita doa untuk dia. Ya. Wasilah. Fa innaha a'la manzilatun fil jannah. Dia adalah tempat yang tertinggi sekali dalam syurga. Tak ada tempat yang lebih tinggi melainkan tempat tu. Nama dia wasilah, nama tempat tu. Ya. Arju an aku nahwa, dan aku berharap. Arju ni makna berharap. Ya. An aku nahwa, akulah yang akan duduk di tempat yang tertinggi itu. Tempat tertinggi dalam syurga, nama dia wasilah. Dan kita disuruh oleh Nabi supaya minta dengan Allah supaya meletakkan Nabi di situ. Itu yang kita doa tu. Dia bukan semata-mata kita baca doa habis dekat tu, tidak. Tapi ia satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya meletakkan Rasulullah di tempat yang berkenaan. Ia satu tempat yang paling special sekali. Ya. Jadi walaupun dia orang yang paling disayangi oleh Allah, masih orang kata apa, menimpa baginda perkara yang baginda tidak suka. Ya. Karena Nabi idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Nabi sebutlah hadis Ahmad daripada Aisyah, bukan Nabi sebut, Aisyah sebut, Nabi SAW bila dia ditimpa atau dilihat benda yang tidak suka, dia akan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah di atas segala sesuatu. Kita kalau kita ada dengar benda kita tidak suka, ada lihat benda tidak suka, of course lah kalau kita ditimpa benda-benda kita tidak suka, ya. Maka kita digalakkan berkata alhamdulillah yang ala kulli hal. Di samping kita bersabar, kita memuji Allah di atas hal yang berkenaan. Ya. Nak cerita Nabi ni pun ada terima juga benda dia tidak suka, menimpa jugalah baginda pasal dia manusia kan. Ya. The prophet is human. Nabi ialah manusia. Jadi of course lah dia tak terlepas daripada hal yang berkenaan. Cuma yang dituntut kepada kita supaya bersabar. Adalah tata caranya, ada zikirnya, ada seumpamanya. Cerita dia sabarlah ya. Dan sabar ni satu benda yang besar. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, selepas dia sebut bab yang pertama, bab yang kedua, ya. Bab yang pertama bab apa? Babut taubah. Babul ikhlas, ya. Bab yang kedua babut taubah. Sebab tu buku Riyadhus Salihin ni buku kerohanian, malah buku yang paling bagus dalam hal ehwal kerohanian. Ya. Dulu saya ingat saya pernah pergi interview dulu kan. 7 years ago. Ada seorang ni dia nak tanya sajalah, dia kata, saya tengok ustaz ni tak ada ajar tasawuf, dia kata. Kalau ustaz ajar tasawuf, ustaz nak ajar kitab apa? Saya kata saya nak ajar Riyadhus Salihin. Dia pun cakap pada saya, Riyadhus Salihin itu kitab hadis ustaz, bukan kitab tasawuf. Saya pun jawablah kan. Saya kata Riyadhus Salihin lah kitab tasawuf yang paling bagus. Kerohanian dan tasawuf yang berasaskan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kan? Sahibut tasawuf. Mana ada tasawuf yang lain? Tapi kalau kita nak cerita tasawuf, cakap tentang tarekat, hakikat, makrifat, memang tak ada lah kan. Tapi buku tu buku tasawuf yang paling bagus. Hatta kalau kita lihat Imam Nawawi dalam muqaddimah pun dia sebut, dia karang buku ini supaya dijadikan panduan untuk kita jadi as-salikin. As-salikin kan orang tasawuf lah. Al-arifin, as-salikin dia sebut dalam muqaddimah dia tu kan. Sebab itu walaupun bab dia banyak, ada 372 bab, 372 chapters dalam Riyadhus Salihin. Banyaklah kan ibadahnya, muamalahnya. Akidah saya tak pastilah. Tapi beliau mendahulukan bab-bab terpenting dalam kerohanian. Buku tasawuf lah tu.
Betul tak? Dia memulakan dengan babul ikhlas. Mana ada benda yang paling besar dalam kerohanian melainkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bab mari babul taubah. Bab taubat. Yang ketiga babus sabr. Tak silap saya yang ketiga tu babus sabr, sabar. Jadi satu bab yang penting. Hatta ada ulama yang karang buku khas tentang kesabaran. Umpama Al-Imam Ibn Abi Dunya ada kitabus sabr. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ada orang tak boleh sebut Ibn Qayyim ni, dia adik-beradik lah dengan Ibn Taymiyah kan. Dekat-dekat kan, anak beranak. Dia anak murid, bukan anak beranak. Tapi orang kata dua ikon ni hampir tak boleh disebut lah di setengah-setengah tempat. Dia karang buku yang bagus tentang kesabaran. Uddatus sabirin wa zakhirus syakirin. Di samping dia sebut tentang kesabaran, dalam buku-buku kerohanian dia yang lain. Dia seorang ulama yang agung, ulama yang hebat sekali. Banyak buku dia tulis, semuanya mempunyai nilai ilmu yang amat tinggi sekali. Baik buku tafsirnya, buku hadisnya, malah buku kerohanian dia. Buku dia Al-Fawaid, nipis je kan? Tapi buku kerohanian yang bagus. Of course lah kalau buku-buku yang betul-betul dia tulis untuk satu-satu bab dalam kerohanian, seperti sabar kan, dia ada buku Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Buku induk tentang kesabaran dan kesyukuran. Kemudian dia bagilah sabar ni ada berapa jenis, ada 25 bab kesemuanya. Dia satu buku yang bagus kalau kita nak belajar tentang kesabaran dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hampir tidak ada buku dikarang seumpamanya. Kita baca mukaddimah dia pun, dia ni sastrawan ulung lah kita kata. Mukaddimah dia, memang the best. Kalau nak belajar bahasa Arab, belajar mukaddimah dia dah cukup untuk jadi kau seorang itu ahli bahasa yang bagus. Di samping dia ahli hadis, di samping dia ahli fiqh, Zadul Ma'ad. Kan? Kita belajar Zadul Ma'ad untuk cross check dengan ilmu-ilmu fiqh daripada mazhab-mazhab yang lain. Walaupun buku tu tak sampailah tahap ensiklopedia, tapi dia buku yang bagus. Zadul Ma'ad. Fi haddi khair, macam mana buku tu? Zadul Ma'ad fi haddi, macam mana? Lupa nama dia. Tapi kita sebut Zadul Ma'ad lah. Kan dia buku fiqh yang menyebut tentang fiqh yang berasas kepada nah yang sahih, fiqh tarjih lah kita kata. Apa nama buku tu? Zadul Ma'ad fi hadi khairi, lupa nama dia. Dia sebut Zadul Ma'ad kan. Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang kata Ibn Qayyim sesat. Merepek tak habis-habis. Dia the best scholar. Setandinglah dengan gurunya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Hujung tu saya tak ingat. Jadi dia sebutlah, dia satu benda yang sabar ya. Banyak kali saya nak urai, sejam pun tak cukup kan. Tapi buku yang paling baguslah saya baca tentang kesabaran ialah buku yang dikarang oleh beliau berkenaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah isteri yang membantu dalam urusan agama. Itu of course lah ya. Mana kita ada teman, sebenarnya bukan isteri saja, walaupun dalam hadis ni Nabi sebut isteri, tapi sebenarnya orang yang paling rapat dengan kita adalah orang yang sebaik-baik untuk bantu kita dalam hal dunia baik, agama baik. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalil. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, Nabi berkata seseorang itu di atas agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu melihat orang-orang yang kamu bersahabat dengannya. Jadi isteri kita, sahabat kita ya. Dan saya secara personal pun memang saya akuilah, saya dulu zaman sekolah tuan-tuan, malah belajar zaman sekolah rendah kan. Pasal berkawan dengan yang tak apa-apa kan. Tapi bila saya pergi sekolah menengah, bila saya berkawan dengan orang yang rajin-rajin, kita pun jadi rajin automatically. Belum belajar dulu tak. Sebab kita belajar. Sebab itu kita belajar dalam pendidikan. Ya.
antara faktor yang menjadikan seseorang itu baik atau buruk ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Lepas tu anak-anak kita, anak-anak tengok kawan-kawan dia, ya. Pengaruh rakan sebaya. Dapat rakan yang out lah dia. Dapat rakan yang okey lah dia. Jadi 4 perkara tu amat penting sekali. Sebenarnya saya nak berkongsi hal lain malam ni. Berapa minit ya, Syekh? 20 minit ada dah? Ambil 10 minit lagi ya? 20 minit je? Kau dah lebih dah? 10 minit lagi, setengah jam boleh ya? Saya nak habiskan hadis tu sebenarnya. Walaupun kalau ikutkan banyak yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan, walaupun hadisnya amat pendek sekali. Tapi dia mempunyai isi-isi dan poin yang amat penting sekali untuk kita yang bersabit dengan kehidupan kita secara langsung lah ya. Sebenarnya malam ni saya nak berkongsi bab zikir sebenarnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia ada satu buku zikir yang bagus, nama dia Al-Azkar, yang saya kira semua orang tahu dan dengarlah buku itu di mana-mana ya. Di samping ulama-ulama lain yang ada buku zikir ya. Banyaklah dalam market kita. Tapi salah satu ialah buku zikir yang dikarang oleh An-Nawawi rahimahullah, nama dia Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar. Saya ingat saya sempat mengajar buku ni di 2 tempat, tapi tak lama Ustaz. Ajar 3-4 bulan, baru masuk chapter pertama, masuk chapter kedua, dah out. Tak tahulah pasal apa kita susah nak terima zikir-zikir yang kalau kita baca buku Al-Azkar dan kita belajar, itulah the best book. Sebenarnya ada lagi buku-buku yang bagus, tapi paling kurang lah. Hatta buku tu sebenarnya dia termasuk dalam buku zikir muktabar ya? Banyaklah ya zikir-zikir dia tu, cuma saya nak kongsi dalam bab Ramadan ya. Dia ada zikir yang am. Mula-mula sekali buat mari zikir-zikir yang am. Zikir am ni makna zikir yang tidak related dengan tempat, dengan masa ya. Banyaklah ya. Kemudian dia mari zikir-zikir yang khas. Ada zikir dalam semayang ya. Yang sebahagian besarnya tak ada dalam buku-buku fiqh yang ada pun, sebab buku fiqh ni dia very concentrated, mana dia tak banyaklah nukil-nukil macam dalam rokok kan. Nabi ada banyak baca zikir, tapi tak semua zikir itu dimasukkan dalam buku-buku fiqh. Kerana zikir sebenarnya dia tidak ada perbahasan yang banyak. Buku fiqh ni dia nak bahas tentang hukum-hukum furuk yang lain. Jadi tak fokuslah zikir-zikir. Tak ada lah kita nak baca buku fiqh yang dia memasukkan semua zikir-zikir Rasulullah SAW dalam satu-satu part. Dalam ibadah lah terutamanya. Tapi kalau kita nak lihat secara lebih konklusif, kita lihat dalam buku-buku zikir. Antaranya azkar lah. Ada zikir tentang semayang. Dalam rokok Nabi baca apa? Banyak kan? Dalam i'tidal Nabi baca apa? Dalam sujud Nabi baca apa? Hak tu zikir hak sabit dengan semayang. Ada zikir bersabit dengan haji, ada zikir bersabit dengan zakat, tapi tak banyaklah zakat ya. Satu lagi ada zikir bersabit dengan Ramadan. Ya. Walaupun tak banyaklah. Tapi penting juga untuk kita tahu dan kita amal sebahagian daripadanya. Dia letak satu kitab, nama dia kitab Azkarus Siyam. Kitab zikir puasa. Dan di bawahnya ada banyak bab, ada 6 bab sekurang-kurangnya. Bab yang pertama, apa yang kita nak baca bila tengok anak bulan. Sebab Ramadan ni ada hubung kait dengan anak bulan kan. Jadi dia letak di situ. Bab ma yaqulu idza ra'al hilal awil qamar. Bab apa kita nak kata bila kita lihat anak bulan ataupun bulan tu sendiri. Ya. Sebab Ramadan kan sabit dengan anak bulan. Dan memang secara praktikalnya kita sendiri pun kalau bulan lain mana ada tengok anak bulan sangat. Tapi kalau bulan puasa ni kita tengok anak bulan kan. Tengok je malam-malam kan. Jadi apa kita nak baca? Itu bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua, apa yang kita nak baca bila kita sedang berpuasa. Sebenarnya tidak ada zikir khas untuk kita baca bila kita berpuasa. Ya. Melainkan bila kita diajak bergaduh, berbalah atau seumpamanya, kita kata inni mur'un sha'im. Itu je. Kemudian kita memperbanyakkan zikir, kerana zikir orang yang berpuasa adalah mustajab di sisi Allah. Ya. Salah satu da'watin lam turad. 3 doa tidak ditolak. Hadis ini hadis Tirmizi dan Abi Daud daripada Abi Hurairah, dari hadis yang hasan ya, hasan sahih. Nabi kata ada 3 doa tidak ditolak sama sekali. Pertama Nabi kata doa us-shaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa sehingga dia berbuka. Ya. Sebab tu bila kita berpuasa, kita digalakkan memperbanyakkan doa. Kadang-kadang kita lupa ataupun sebahagian orang dia tidak tahu. Ya. Mustajab sebenarnya doa ketika berpuasa sampai dia buka. Ya.
Yang kedua ialah da'watu al-musafir, doa orang yang bermusafir. Dan ketiga ialah ataupun setengah riwayat doa al-imam al-adil, doa imam yang adil. Dan ketiga ialah doa al-mazlum, doa orang yang dizalimi. Itu je lah bab yang kedua. Kemudian bab yang ketiga, ya, apa kita nak baca bila kita berbuka, ya. Yang paling sahih kita baca itulah zahabatul zama wa abtalatul urub wa sabatul ajru insya-Allah, ya, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi, dan dia juga hadis hasan yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih lah, ya, hadis hasan. Adalah kita baca Allahumma sumtu, ya. Itu ada juga tapi dia hadis mursal, ya, hadis yang tidak sahih. Boleh baca tapi dia hadis yang tidak sahih, dia hadis mursal. Itu hadis Ibnu Zuhra, ya. Ada 2-3 riwayat, termasuk riwayat Ibnu Abbas dan tabi'in yang lain, ya. Tapi yang betul-betul marfu' yang sahih atau hasan ialah hadis Ibnu Umar itu. Bila kita dah buka kan, kita baca zahabatul zama' wabtallatil uruq wasabatul ajru insya-Allah. Kemudian ada beberapa bab yang lain sebab dia ada 6 bab, ya, mungkin saya tak boleh nak baca semua. Tapi saya nak kongsi satu bab saja, itu bab yang kelima tak silap saya. Itulah bab ma yaqulu idza sadafa lailatul qadri. Kebetulan malam ni malam 27 kan. Malam hujan pula tu, lebat hujan tadi kan. Kot Lailatul Qadar kot hujan kot. Tapi bila kita baca tanda-tanda Lailatul Qadar tak sebut hujan pula, ya. Tapi tak tahulah, ya. Jadi dalam buku itu yang berkait dengan Ramadan dan zikir Ramadan, dia ada satu bab ma yaquluhu idza sadafa lailatul qadri. Bab apa yang kita nak baca bila kita bertembung dengan Lailatul Qadar. Ya. Kok malam ni Lailatul Qadar contohnya. Apa yang kita nak baca? Dia buat mari satu hadis je. Saya tak pastilah jika ada hadis-hadis yang lain yang spesifik ada hubung kait dengan Lailatul Qadar. Tapi dalam buku zikir ni satu ni je lah, ya. Saya tak tengok dalam buku zikir-zikir yang lain. In spesifik saya tak pastilah, ya. Tapi An-Nawawi dia buat mari zikir ni. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nawawi pun kata wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat li Rasulillah. Dan kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Dalam Al-Adhkar memang ada banyak zikir yang berasaskan daripada nah-nah yang sahih, terutama yang diambil daripada Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Saya tak tahulah ada sudut percentage nak kata 50% ke 60%, tapi mostly dia hadis-hadis yang sahih. Dan sebahagian daripadanya ialah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Memanglah kalau bab zikir ni kalau kita nak amal, Bukhari Muslim lah yang paling bagus, ya. Dan banyak hadis yang pendek-pendek pun, doa yang pendek-pendek. Dia kata kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, makna dia top sahih dan yang paling layak untuk kita amalkan. Bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in alimtu mata Lailatul Qadri, kalau aku tahu bila Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa aku nak kata?" Jadi Aisyah kata pada Nabi, kalau aku tahu bila Lailatul Qadar, kalau aku tahu. Pasal apa dia kata begitu? Sebab dia pun tidak tahu. Bukan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pun tidak tahu. Walaupun kalau kita lihat riwayat-riwayat yang sahih, yang kalau kita belajar dalam fiqh kan dia ada bab Lailatul Qadar lah, ya. Memang ada dalam fiqh As-Siyam, the science of fasting, bab puasa tu mesti ada tentang Lailatul Qadar, di mana dibincangkan tentang bila Lailatul Qadar. Tu tajuk paling top lah, ya. Jadi tak ada siapa tahu. Nabi kalau kita lihat hadis-hadis tu memang Nabi peringkat awal dia tahu, diberitahulah. Satu ketika Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi lupa. Adalah sebab-sebabnya tu. Hadis tu sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim pada Abi Hurairah dan sebagian sahabat yang lain. Nabi lupa, diangkat ilmu itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tak tahulah. Jadi kalau Nabi pun tidak tahu, of course lah orang lain tidak tahu. In spesifik ataupun certainly, secara pasti, qat'iyan orang Arab kata, tak tahulah, ya. Walaupun ada banyak teori-teori 21, 23, 25, ada banyak kan. Masing-masing dengan pendapat masing-masing, ya. Syafi'i dia ada tarjih dia malam bila, ada dua riwayat, satu 21, satu 23, dan masing-masing saya kira ada hujah masing-masing, ya. Jadi ala kulli hal Aisyah kata pada Nabi, kalau aku tahu Lailatul Qadar, mana dia pun tidak tahu, dan kita pun tak tahu sebenarnya. Jadi apa aku nak kata padanya? Apa aku nak baca? Nabi pun ajar pada Aisyah, quli, kamu kata yang ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, wahai Tuhan. Allahumma ni ganti kepada ya Allah. Ya, wahai Tuhan. Ya. Ya Allah tau, bukan Yahu, ya Allah. Ya. Dan Allahumma ni unik juga. Orang Arab sebenarnya bukan hanya depa sebut Allahumma setelah Nabi jadi Nabi. Bukan saja Nabi ajar pada depa. Sebenarnya orang Arab jahiliah ni dulu pun dia sebut Allahumma juga. Sebab itu masa dia nak buat perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi, bila Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim, orang Arab jahiliah tak nak terima. Dia kata tak mau, ganti Bismikallahumma. Dan kalau kita baca buku-buku tafsir, ada sebagai ulama kata sebelum diwahyukan Bismillahirrahmanirrahim, antara dia ada dia punya tingkatan-tingkatan. Bismillah yang terawal diwahyukan kepada Nabi ialah Bismikallahumma. Ya. Tak kisahlah ya. Jangan cerita Allahumma. Dan banyak doa-doa Nabi dan zikir baginda dimulai dengan Allahumma. Allahumma ni ada banyak maksud lah. Satu kata ya Allah, ya, satu kata macam-macam kan. Tapi itulah ya. Allahumma, wahai Tuhan, wahai Allah. Innaka afuwun, kamu yang maha mengampunkan. Tuhibbul afwa, kamu suka mengampunkan. Fa'fu anni, dan ampunkanlah aku. It is a very simple doa. Dan sekali semua orang boleh mengamalkannya. Dan tuan-tuan pun memang tahu dah doa ni ya. Tahu-tahu dah, cuma kita mungkin tak baca. Ya. Jadi mulai pada hari ni kita banyaklah baca doa itu anytime anywhere. Sebelum solat, selepas solat, dalam solat, antara tarawih bacalah. Kan? Ni kita sembang tarawih. Kan? Kalau 8 rakaat lah. Kalau 20 lah. Setiap 4 rakaat doa. Setiap 4 rakaat doa. Tapi saya duk perhati je. Jarang imam duk baca doa tu. Pasal apa Baca doa macam-macam. Tapi doa tu dia tak baca. Kan? Tidak salah nak baca doa lain pun. Tapi sepatutnya doa ini tidak boleh ditinggalkan. Bahkan bagi saya, kalau baca doa ni sepatah pun sudah cukup. Daripada kita duduk baca panjang berjela-jela, tapi yang diirsyadkan, yang dianjurkan, yang disarankan oleh Nabi, bahalah amat-amat digalakkan. Baca doa ini kita tidak baca. Rugilah. Kan? Saya duduk perhati bila baca doa tu kan. Tak ada. Kalau ada pun sekali je. Kan? 10 kali doa tu sekali je. Bagi saya baik baca doa ni ulang-ulang lagi bagus. Dan begitulah mana saya nak mengajak tuan-tuan kepada banyak-banyaklah baca doa berkenaan. Di samping kita buatlah ibadah-ibadah yang lain. Ala kulli hal, memohon pengampunan daripada Allah ada perkara yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Di samping kita buat amal ibadah. Paling penting minta ampun lah ya. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan cukup dah tu. Sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dapat isilah masa yang ada sikit sebanyak ini dengan amal ibadah yang bagus-bagus setakat yang kita mampu insya-Allah taala. Jadi setakat itu dulu. Aku qauli hadza sazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.